wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du fa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-kiram min anbiya wal awliya wal ulama wal syuhada was salihin wa abaina wa ummahatina jaddatina jami'an mu'allimina wa mu'allimatina jami'al mu'minina wal mu'minat muslimin wa muslimat masyayikh al-arab ila mawarib al-hayat wa khususan sahib hadha kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili Syekh al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bagi lagi kasih Datuk Datin tuan dan perempuan, tuan yang takas masjid, tuan imam, tuan guru, para asatizah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama buat siang kali ini tuan dan puan sekalian, kita dapat melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Ya, Sayyidina Ali ada mengatakan man kharaja man talaba at-ta'ata fal jannatu fi talabihi. Siapa yang keluar mencari ketaatan, maka syurga sedang mencari dia. Ya, tuan dekat sini syurga cari mana sampai lagi. Sebab siapa yang keluar untuk mencari ketaatan, maka syurga mencari dia. Wa man kharaja fi talabil ma'asiyati, siapa yang keluar untuk mencari maksiat pula, maka fannaru fi talabihi, maka api neraka sedang mencari-cari dia. Jadi itu Ustaz Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita insya-Allah masih akan sentiasa mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masih lagi dalam situasi yang kita jaga kita tuan ya. Malam difahamkan 1800, hari ini tak tahu berapa. Dah naik 2000 dah. Meningkatnya tuan ya. Orang semua nak naik, bab ni kita tak nak kan. Nampak pangkat nak naik lagi, nak naik betul kan. Bab ni tak nak naik. Weh, nombor dah tak mahu dah naik 2000. Lama makin bahaya. Baik, hati-hatilah tuan-tuan. Nampaknya kami guru-guru terpaksalah belajar balik macam mana nak guna Google Classroom tu. Belajar mengajar melalui apa? Melalui online internet, duduk rumah mengajar. Tuan dan perempuan sekalian, ya. Baik, saya rasa ada hutang dengan tuan-tuan sikit. Muka surat 58 yang tersangkut itu hari, ya, peringgan yang kedua selepas ayat. Ya, ketahuilah bahawa makna kikir itu menegah apa yang diwajibkan oleh syarak seperti zakat dan nafkah isteri. Ya. Jadi kedekut maksudnya apa dia? Maksudnya ialah apa yang diwajibkan oleh syarak dia kedekut. Nak bayar zakat berkira betul. Tuan, ni boreh sedap. Kalau zakat fitrah boreh murah bayar. Ya. Tuan. Kalau apa RM7.5 kata mufti, jangan 9. Tengok boreh kita lah. Kalau boreh kita mahal itulah boreh wangi tu kan. Itu makanan kita seharian, nak fikir-fikirkanlah. Ya, tuan dan perempuan sekalian. Dan nafkah isteri, itu yang wajib kena beri nafkah. Ya, belanja orang boleh, belanja ke kawan okey, tapi pak isteri kedekut dia. Atau kelelakian, seperti harta yang diberi kepada pesyair. Ini kelelakian maksud itu muruah. Saya dah balik semayang baru teringat benda ni apa dia. Maksud dia pesyair kerana menegah kecelaan ni. Ini zaman dulu ni tuan-tuan, zaman orang Arab. Orang Arab dulu dia syair ni merupakan satu benda yang macam Quran. Sebab Quran diturunkan dalam bahasa Arab dalam bentuk syair. Sedap Quran ni, sedap. Orang Arab kalau dengar jatuh selabat. Ya. Quran ni sedap. Kalau ujung dia nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kalau dal qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam. Kita dengar macam biasa, tapi bagi orang Arab zaman dulu memula ayat ini diturunkan, oh histeria dia dengar. Tuan-tuan,
Idza syamsu kuwirat, tahu juga. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru utilat wa idza usyirat dan bihar fujirat. Semua ta ini kita nak buat rangkap bantu numpuk. Buat nak buat dia. Jadi syair ni seolah-olah satu kehidupan dia. Jadi pensyair zaman tu cari makan, tuan. Kalau ada satu kaum tu, tuan dan puan sekalian, dia bermusuh dengan kaum yang lain, dia akan panggil pensyair ni. Kalau tolong bagi syair yang membuat cantik, mengutuk kaum tu, dia membuat satu syair. Sampai hilang satu kaum tu, seorang pun tak nak kahwin dengan anak dara dia. Macam tu lah tuan. Zaman tu. Jadi kadang-kadang ada orang ni pula nak jaga dia punya maruah, maka dia bagilah pensyair ni duit. Padahal dia ni sifatnya kikir. Bila sedekah, bila zakat, kau dapat. Tapi bila nak bagi syair, orang syair puji dia, orangnya ramai buat ilmu Nabi tak ada hal. Kankah cerita raja-raja dulu suka dengan syair-syair yang memuji-muji ni, ya. Tuan, kita pun sama. Negara kita tapi tak terkesan sangatlah, ya. Macam lagu apa nama tu? Lagu Raja Lagu tu kan. Raja Lambak, Raja Lagu. Tuai padi. Kau salah tahu lah tu tak hafal kan. Sebut 7 tangkai yai. Dia tak tahu lah mana letak mendus. Kalau kono coba apa? Kau mati lagu. Kau tak mati badan merasai, kan? Satu Malaysia ni lagu tu. Tak nampak saja. Jadi ada dua. Satu ramai yang suka sebab tak, satu Malaysia tak pernah ada lagu ni mana. Jadi bila sebut dia lagu tak cari jumpa kat sembilan. Yang kedua yang terkenal rumah tu Komat. Komat ni yang tahu saya serapah tu kan. Boleh demam kawan tuan-tuan, ya. Kau tak mati badan merasai. Tapi betul dah pula saya dapat orang je lagu tu kan. Tak adalah merasai tapi lebih kurang lah. Bawah tu. Tak adalah apa-apa, tak ada tuan. Kita neutral, ya. Satu seni. Baik. Itulah hutang saya dah selesai lah tuan-tuan, ya. Jadi para artis macam tu juga, orang yang suara sedap ni kan, sanggup bayar berapa untuk orang menyiapkan lagu untuk dia. Baik, hari ini kita bersama dengan Syekh kita ni, iaitu maksiat batin. Tuan dan puan sekalian, maksiat batin yang ke-6. Ya, kita ada melalui maksiat yang banyak pernah tuan dah terlupa dah maksiatnya. Maksiat batin, sukuat makan, maksiat batin yang suka berkata-kata, batin marah, maksiat batin dengki, kikir. Dan kali ini maksiat batin ialah apa dia? Kasih kepada kemegahan. Siapa tak nak megah tuan ya? Kata orang lah, kalau suami itu korporal, isteri dah saja. Macam tu kata orang. Tepat betul tuan. Ya. Mana nakkan kemegahan. Ini pun penyakit dalaman. Dan saya lebih suka mengatakan itu adalah maksiat, sebab kita kena banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Batin kita ni banyak buat salah, ya. Daripada kikir tadi, hari ini kita jumpa pula kasih kepada kemegahan adalah satu maksiat. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian. Berkata musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Ya. Ketahuilah bahawa kemegahan itu memiliki segala hati yang dituntuti ketaatannya. Seperti kaya itu memiliki harta yang banyak. Seperti kaya itu memiliki harta yang banyak. Dan keduanya itu sebab bagi menunaikan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan. Dan mengasihi kemegahan itu satu kelakuan yang dicela dan menyebabkan bagi kebinasaan. Bahasa orang lama. Kena menung sikit pandang baru kita faham. Bahawa kemegahan itu milik segala hati. Tuan, semua orang nak kemegahan. Ya. Yang dituntuti ketaatannya. Bila nak megah, maka kena ikut apa yang kita nak. Walaupun buat dosa. Nak megah, nak hebat, nak pangkat, nak darjat, mesti kena ikut tu. Bukankah perbalahan berlaku hari ini tuan-tuan dan puan sekalian kerana nak pangkat, nak kemegahan? Apa berlaku bila Saddam Hussein buat revolusi?
bunuh ramai orang. Jamal Nasir pun ramai bunuh ekor muslimin kena tangkap habis. Takut jatuh tuan dan puan sekalian. Ya, kat mana-mana berlaku kebalahan hari ini. Kat mana-mana tuan. Ya, Ustaz dah pula sebut jauh-jauh lah. Malaysia tak ada ke? Malaysia tak payah tuan-tuan tahu. Itu ya, tuan, itu cerita nak jadi pemimpin, dapat pangkat, nak besar, nak tu, nak ni. Apa berlaku bunuh orang tuan-tuan. Sanggup bunuh. Ya. Bukan seorang, 200-an. Ya, tuan-tuan. Tak nak baca cerita-cerita bagaimana kerajaan mempertahankan kerajaan mereka, sanggup bunuh sesama mereka, tuan-tuan. Kadang adik-beradik pun, anak bunuh ayah pun ada. Ya, tuan-tuan, anak bunuh ayah kerana nakkan pangkat. Tuan dan puan sekalian. Mengapa Hulagu Khan boleh menjatuhkan Baghdad? Kerana ada seorang pemimpin mazhab Syiah belot. Tuan dengan puan sekalian, dengan kerajaan Islam pada ketika itu membenarkan Hulagu masuk. Habis semua kena sembelih. Kat Kochi, perempuan, orang tua, masjid dibakar habis. Kerana apa tu? Nakkan pangkat, nakkan nama. Inilah orang ahli tasawuf, dia kena jaga bab ni. Ya, jaga tuan-tuan dan puan sekalian. Allahu Akbar, sama-sama menjaga. Ya, seperti kaya itu memiliki harta yang banyak, samalah macam kaya. Bila kaya nak memiliki harta yang banyak, pangkat, dua tu adik-beradik itu. Tuan dan puan sekalian. Dan kedua itu sebab bagi menunaikan keinginan dan menyampaikan kepada tu tujuan, sanggup merompak, sanggup meragut. Kan tak ada kerja, ada dia nak lobby. Betul tuan. Jadi pangkat dengan kekayaan darjatnya hampir sama, dan mengasihi dan mengasihi kemegahan itu satu kelakuan yang dicela. Ingatlah, suka pada jabatan ini merupakan kelakuan yang dicela, menyebabkan bagi kebinasaan kita di akhirat besok. Tak payah jauh dah, kadang-kadang bukan sini tuan, bukan masjid kita ni. Ya? Bila berlaku kebalahan, selalu pergi masjid, orang bercerita, cerita masyarakat. Ustaz, pengurusi kita ni dah tak ada lagi dah. Oh, dia tu tahu Ustaz. Orang pun tak perlu cerita itu. Dia pengurusi baru ni, dia tahanlah macam tu. Maka akan berlaku dalam jemaah pecah 2, pecah 3, pecah 4. Sebab apa? Sebab ada kepala-kepala yang suka dan layak jadi pemimpin, jadi pengurusi. Pasal dan layak tu, itu yang masalah. Ya. Allahu Akbar. Bashar al-Assad sekarang ni tak tahu berapa nyawa dah habis, masih lagi nak jadi pun. Turunlah, dah selesai. Kalau orang tak nak dengan kau, tak panggil orang luar masuk, bunuh, habis. Sekarang apa dapat? Ingat lagi Baghdad hancur. Dahlah Saddam dulu naik dengan cara dia. Lepas tu sekarang apa berlaku? Tak ada apa-apa, hancur. Tak ada apa. Kaya ke tak? Minyak hari-hari orang ambil bawa pergi. Tengok je lah. Macam kita tengok lori balak, balak keluar itu menang. Tuan dan puan sekalian, nampak macam mana? Ya, kelemahan kita. Jadi hati-hati dengan pangkat ni. Sebab apa? Syekh ni bagi dalil. Tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwa. 1. Fil ardi wala fasada. 2. Ya. Maksud dia, negeri akhirat yang diterangkan nikmat-nikmatnya itu. Sebab ayat sebelum ini ada ceritakan tentang nikmat hari akhirat, syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan sekalian, ya. Kami untukkan, kami khaskan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh. Uluwan ni pangkat tinggi, ala ni kan tinggi, ulu. Subhana rabbiyal a'la. Bila kita sujud baca a'la, sebab bila kita rendahkan diri kita, yang tinggi siapa? Allah. Jadi ulu ni tinggi atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan. Di dua perangai itu untuk orang ahli syurga. Tuan, nikmat-nikmat Allah dalam kubur lagi dah dapat. Padahal kat dunia Allah dah bagi. Ya, nikmat, ya. Allahu Akbar. Orang yang baik-baik.
baru ni seorang alim fiqh, orang alim hadis Pakistan meninggal dunia. Tengok muka macam tersenyum. Allah. Ya. Allah. Tak tahulah. Semua pemberian bahagian masing. Jadi ayat menunjukkan bahawa jangan kita suka kepada pangkat, jangan suka kepada nak tinggi-tinggi, nak megah-megah ni, jangan. Hati-hati, ya. Ada penyakit ni tuan-tuan. Ya. Ada ni penyakit. Itu yang kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Tak ada dekat situ tuan-tuan dan puan sekalian. Sufyan Ats-Tsauri ni kata apa tuan-tuan? Ma ra'aitu zuhdan fi syai'in aqalla minhu fi ri'asah. Ya. Aku tak nampak zuhud, ya, yang sangat sedikit daripada zuhud ini, orang yang selamat zuhud dalam sukakan kebanggaan ataupun pangkat. Itu kurang orang zuhud. Ya, tuan. Ada orang dia zuhud tuan, kaya, ya, duit banyak, makan sikit je. Ya, sikit je makan, dia jaga makan sebab jaga kesihatan, zuhud, tak payah nak qiyamul lail apa semua. Ya. Tu dia kata tara rajul. Kalau nampak seseorang lagi tu makan sikit je, pakaian dia lebih kurang je, tak adalah standard sangat. Tuan buat sikit. Ya. Allahu Akbar. Memang zuhud. Nampak zuhud, cakap dia zuhud. Tapi bila bab nak menggugat kedudukan dia akan melonting. Ini kurang orang macam ni. Ya. Bila menggugat dia kedudukan, dia dah mula apa? Melonting. Kadang-kadang umur dah lanjut dah ni, dah ujung dah ni, tapi bila menggugat kedudukan dia mula kuat balik, muda balik. Handal balik. Mulalah dia buat masalah. Ini tuan jarang orang zuhud. Ustaz pun sama, tuan guru pun sama. Ya. Bila dia sentuh je tekan dalil-dalil dia tak betul, nak mula untik. Tuan Allah Akbar. Ya. Dia dalil aku yang betul. Ini masalah. Tuan dan perempuan sekalian. Itu dah jadi satu sifat yang lain, iaitu bangga diri. Tuan dan perempuan sekalian. Baik, tuan dan puan, dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengimpunkan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan. Ayat tadi Allah Ta'ala mengimpunkan orang yang hendakkan ketinggian, pangkat dan sebagainya, dan menghendaki kebinasaan. Siapa yang nak dua benda ni, maka dapat aja. Nak pangkat dekat dunia, ke akhirat dia akan jadi orang yang hina. Dia menerangkan bahawa negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya kosong daripada apa? Kedua-dua kehendak itu. Dia tak nak ketinggian dan tidak hendak kebinasaan. Dia tak nak buat jahat. Binasaan maksud dia apa? Tak nak buat jahat. Buat baik je dengan orang, dengan binatang, dengan semua orang dia buat baik. Tuan dan puan sekalian. Ya. Pandang orang dengan penuh rahmat, penuh belas kasihan, kasih sayang. Tuan dan puan. Dan termasuk di dalam ketinggian itu iaitu kemegahan. Ya, dia tak nak kemegahan. Ya. Ada orang sedekah beribu-ribu, nama dia pun tak sebut. Ada orang sumbang kat masjid ni tuan, mungkinlah 10,000, 100,000 mungkin ada kan. Tuan, tapi tak nak sebut nama. Cari tak jumpa siapa, kan jumpa kawan carilah dia lagi tak. Senyap tuan. Belum hantu buat surau, ada satu dermawan datang. Ya, memang betul-betul nak buat surau untuk Mahat Ahmadi. Semua ditanggung. Satu je syarat dia. Syaratnya kebenaran daripada geran tanah tu untuk meluluskan. Untuk nak buat tu lulus. Fotokopi pun tak. Kuat. Tapi tak boleh tuan dan puan sekalian. Sebab kalau nak menyumbang kepada tanah yang sedia ada, kena masuk melalui tabung khas di mana ni? Baitul Mal. Baitul Mal yang uruskan buat semua. Itu yang dia tak ada. Tuan dan puan. Ada orang nak cara-cara bersedekah macam-macam. Jadi tak jadi. Sebab dia nak duit itu masukkan ke dalam Baitul Mal menguruskan pembangunan tu.
Dia tak payah dia pasangan. Kau nak sedekah macam tu. Dia tak nak sedekah, dia nak buat sendiri. Pada A to Z bangunan. Macam mana bangunan nak semua dia buat. Tak jadi. Ya, tuan dan perempuan sekalian. Itu pun cara pergi ke tempat lain. Mana yang tak ada nama, yang tak susah nak sedekah. Tuan dan perempuan sekalian. Alhamdulillah, dah siap dah. Ya. Makan masa sikit lah. Baik, jadi orang-orang macam ni, tuan dan puan sekalian, dia tidak inginkan nama. Ada dua lah. Kalau boleh, bukan kerana takut orang lain datang minta, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sembunyi-sembunyi ni, tak nak orang tahu, kan nak tahu semua datang jumpa dia, susah juga. Itu satu cerita. Jadi elok tak tahu, jangan cerita. Ayat yang kedua, tuan-tuan. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sadaqallahu azim. Surah Hud ayat yang ke-16 dan ke-15. Maksud dia, siapa yang mangkana yuridul hayatad dunya, siapa yang inginkan, siapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia, hidup dunia apa saja yang dia buat, dia nak dunia, ya, dan perhiasannya dan keindahannya, ini yang megahan keindahan dunia, dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, mana pengambilan harta itu betul ataupun tidak daripada Al-Quran, dia tak peduli. Halal ke haram ke lentung. Tuan dan puan sekalian, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia. Allah akan sempurnakan. Sebab kalau kita kaya, ada harta banyak, hati-hati sumbernya macam mana, ya. Kalau halal, alhamdulillah. Kalau tak halal, takut itu dia jadi apa? Permainan Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita sesek lagi dan terus sesek. Tuan dan perempuan sekalian, sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Kalau dia kerja pagi sampai petang dapat 5,000, dapat 5,000, tak ada kurang. Sebab dia niat dia dunia. Tuan dan perempuan sekalian, Allah Akbar. Mereka lah orang yang tidak ada baginya pada akhirat. Sebab apa? Makan dekat dunia ni dia tu dapat dunia, kat akhirat dia tidak ada apa-apa. Tuan dan perempuan sekalian, ganjaran kelak selain daripada azab api neraka, ya. Tuan dan perempuan sekalian, pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia, apa yang mereka buat di dunia, kebaikan dan sebagainya, hilang, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Batal apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat itu terbatal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ayat Quran yang kuat supaya jangan suka sangat kepada kemegahan, ya. Jadi megah ni perlu, pangkat ni perlu, bukan tak perlu. Pangkat ni perlu. Bila perlunya? Apabila kita ada matlamat, ada motif yang menuju kepada Allah. Penting tak jadi ketua kampung, penting. Tapi dengan syarat bawa orang kampung ni menuju kepada Allah, nak berkhidmat, nak berbakti. Penting jadi ketua ni kalau kita ada matlamat, ya, dan kita dipilih oleh orang, bukan menggunakan cara yang tidak betul untuk kita jadi ketua. Puas, ya. Selalunya Abu Zar, ya, selalunya kita kalah dengan pangkat dan sebagainya, ya. Abu Zar Al-Ghifari dia minta dengan Rasulullah, dan jadikan aku ketua dalam satu kawasan. Gubernur tak dia minta. Tapi Rasulullah kata, kau ni tak layak, kau ni lemah, orang yang lemah. Tuan, maknanya tak sesuai dengan kepimpinan. Zat ni dia ada pembonging sikit, tuan. Tak boleh tengok benda muka nak kena kodang ni. Kabut pedang kawan, tak kira siapa, halal ke apa, dia kata orang salah je, dah keluar pedang. Sampai Nabi sebut dekat dia, wahai Abu Zar, boleh tak kita buat perjanjian? Perjanjian apa Rasulullah? Kita sepakat sama. Boleh wahai Rasulullah, ya. Kalau kau nak cabut pedang kau, jangan cabut selagi kau tak minta izin pada aku. Boleh wahai Rasulullah. Jadi bila nak pergi perang, Rasulullah cabut pedang, boleh. Bila Rasulullah SAW wafat, maka dia lihat bagaimana keadaan pemerintah selepas itu.
Ya tuan, sama Sayyidina Umar dia diam, tak cabut pedang. Ingat pesan Rasulullah dan Sayyidina Umar. Naik zaman Muawiyah ni cerita. Zaman Muawiyah ni dah mula sikit longgar dengan harta dan sebagainya, benda-benda yang apa ni agak longgar sedikit, dia dah mula nak cabut pedang. Dia ingat pesan Rasulullah, nak cabut pedang. Akhirnya apa dia buat? Dia uzlah, dia tinggalkan masyarakat pada ketika itu. Dia lari, dah pening dah. Sahabat sama sahabat bergaduh. Tuan-tuan, perang Jamal itu satu cerita bagaimana sahabat dengan sahabat bergaduh. Ramai sahabat wafat, meninggal dunia. Padahal ada orang tengah tu setan, Yahudi ataupun orang yang sakit hati dengan keamanan umat Islam. Masa tu, zaman tu, ketika itu. Dan kita tak boleh nak salahkan siapa. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Zar ni dia tak tahu nak pilih siapa, pening lah cabut dia. Lari dia duduk jauh-jauh, jauh daripada kepentingan, kebanggaan, kemegahan. Dia berzikir, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Sampai bila nak wafat, nak meninggal, tuan dan perempuan sekalian, bini dia menangis. Sakit teruk tenang, nak meninggal lagi. Bini menangis. Tanya pasal apa menangis? Macam mana aku tak menangis? Kita duduk jauh pada kampung, jauh sangat. Tak ada orang, tak ada orang tahu kita kat sini. Jangan bimbang katanya. Jangan bimbang. Satu hari aku bertiga dengan sahabat aku. Rasulullah kata, ada seorang di kalangan kamu ni akan mati, tidak ada orang di sekeliling. Pada ketika dia mati akan lalu satu kafilah. Ini Abu Zar Al-Ghifari. Tuan, tak ceritakan pangkat, tak ceritakan apa, tak nak tu, tak nak ni. Lagi. Cuba kau pergi tengok kat luar. Tengok sikit, ada tak orang lalu. Bini dia keluar, cari, jumpa ada satu kafilah lalu, panggil. Balik naik atas, Abu Zar dah meninggal dunia. Sahabat Nabi. Tuan dan perempuan sekalian. Jadi dia uzlah, diserahkan itu kepada orang yang memerlukan. Dia tak perlu lagi. Tuan dan perempuan sekalian, Allahu Akbar. Baik, ayat ini mengandungi juga mengasihi kemegahan. Dalam ayatnya ada makna kemegahan, cintakan kemegahan, kerana berwas bahawa sebenarnya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan. Megah ni satu keseronokan daripada segala kesedapan dunia. Banyak-banyak nikmat di atas dunia ni, bangganya pangkatnya lah, tuan dan perempuan sekalian. Dan sebanyak-banyak perhiasan daripada perhiasan dunia, tuan dan perempuan sekalian. Allah Akbar. Seronok tuan dan perempuan sekalian bila ada apa namanya, pangkat. Utamanya bila ada majlis tertentu, betul kan? Bila majlis tertentu, kebesaran kerajaan ni tuan, kita dapat duduk dengan siapa kita. Dengan orang besar, duduk dengan menteri besar, tuan, duduk sebelah agung. Megah betul kita, seronok. Ni gambar dan sebagainya, satu keseronokan, tuan dan perempuan sekalian. Allah Akbar. Kita tak tahu orang sebelah yang kita duduk ni macam mana keadaan dia, tuan dan perempuan sekalian. Allah Akbar. Baik. Ayat ini mengandung juga mengasihi kemegahan, kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan dunia, dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasan dunia. Sebab kalau dalam askar lah, siapa yang tahu dalam askar, kita tak main dah angkat-angkat dekat mana, dekat dada-dada ni, tak main dah angkat ke tangan, macam-macam pangkat. Itu semua apa nama tu? Kemegahan. Betul kan? Dalam tentera itu kena ada wajib, kalau tidak payah. Dalam sistem itu ketaatan dalam arahan komandan, tuan dan perempuan sekalian. Ini kok sama payah dulu. Tak apalah komandan apa itu. Baik. Dan ketahuilah bahawa kemegahan itu tiada dicelakakan. Nya semata-mata. Maknanya kemegahan ini tidak dicela. Perlu, tuan dan puan sekalian. Bukan tak perlu. Perlu. Semacam dengan harta, sama dengan harta. Harta ni perlu tak? Perlu. Tapi tak banyak, tak perlu. Perlu sikit sekadar memadai apa yang kita perlukan sahaja. Macam tu juga pangkat darajat ini, tuan dan puan sekalian. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji.
dan dihajati kepadanya oleh manusia seperti berhajat sedikit kepada harta, maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki kepadanya kerana menyampaikan kepadanya yang dipuji, maka ia dipuji, seperti kemegahan seorang di sisi raja yang dengannya dapat menolak kezaliman. Apa yang sebut tadi? Jadi nak dapat pangkat untuk rapat dengan raja ni payah. Nak dekat tentu orang menyambut orang panjung kan dululah. Jadi macam mana cara kena ambil satu step kena usaha sampai duduk kat sebelah raja. Bukan nak ambil apuan daripada raja, tak, mengingatkan raja. Tuan, ini raja sebut kalau boleh dapat orang yang duduk pangkatnya tinggi sama-sama kita tu nak duduk dekat dengan dia. Jadi kita boleh jadikan idea kita daripada dia lebih tersesat. Tuan, ya, dapat menolak kezaliman yang ada dengannya, dapat menasihatkan raja itu. Tuan dan puan sekalian, Allahu Akbar. Tuan, penyakit pangkat ni, penyakit apa ni, dia memusnahkan kita. Sebab apa? Itu sebab Fudail bin Iyad ada mengatakan, ma min ahadin ahabba ri'asah illa hasan. Tak ada orang yang suka kepada pangkat ini melainkan dapat penyakit hasad. Dongki lah tuan yang akan dapat penyakit tu. Ada baik macam mana orang tu baik yang tak baik dah. Sebab apa tu? Dongki dah ada dalam hati. Sebab dia tak dapat jadi ketua. Jadi kalau kita ada penyakit tu, kita cepet-cepet kikis dalam hati kita. Sebab apa? Allah tak terima amal ibadah kita. Yang pertama, hasad. Kemudian bara ni melampau batas. Ya, kau boleh sihir, kau boleh tembak, dah berlaku banyak tempat tu. Buat ni. Allah Akbar. Bara ni melampau batas. Batas ni ialah sihir, tak dapat cara halus, cara torang-torang, cara halus. Hantar kutu samsing, kutu berhak, ugut dan sebagainya. Allah Akbar. Itu bara. Yang ketiga, tatabau yuban nas, sentiasa mencari keburukan manusia. Agama ada dengar apa yang tak elok. Sekarang ni aman, tiba tengok masuk nak mengundi tu, semua keluar. Tak payah mengundi dah, hari-hari pun dah keluar. Orang tasawuf dia letak tepi benda-benda, jangan mudah percaya. Tuan, orang yang hatinya ingat pada Allah, dia sentiasa akan beristighfar kepada Allah. Tuan dan puan sekalian, suka mencari keburukan orang. Bila kebaikan orang, dia tak nak dengar, tak buat apa sangat. Ya, dia nampak, dia tengok yang buruk. Yang baik itu kalau cerita orang, muka dia. Ya, tuan dan puan, itu perangai yang disebut oleh Fudail bin Iyad, ciri-ciri orang yang ada cinta kepada pangkat. Tuan dan puan sekalian. Wa kariha an yuzkara ahadun ghaib bi khair. Dia tak suka dengar orang kalau sebut orang tu baik, ada punya perangai jauh tak ramai. Oh, tak suka. Tapi yang buruknya ada orang. Tuan dan puan sekalian. Ya. Kalau kita nak kenal lagi, kita ni ada tak suka pada apa ni, pangkat atau darjat. Yang kedua kata sedih, seterusnya sedih. Kalau tak dapat jawatan tu, maraung duduk buat meja tu, kono ni tak dapat naik pangkat 52. Tuan dan puan sekalian. Patut dan tak layak tadi, tam kata meja, tak naik kono. Itu memang kono tuntut tuan, sebab gaji naik sikit. Tuan, dia dalam moda khidmat, ya, orang lain lah yang naik. Kenapa? Cuma rezeki belum sampai. Tuan dan puan. Tapi kalau sedih, itu mana kita lupa dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tuan dan puan sekalian. Yang kedua, yang seterusnya, tak aktif. Kalau ada majlis penunggu kenara apa-apa, tuan, suruh jadi apa? Jaga menyambut tetamu. Allah tak nak betul dia. Tak standard dia. Dia nak yang menyambut VVIP. Aha, itu dia. Kau bak pergi ke dapur, yang cik bawang tak nak. Kalau tuan ada rasa macam tu, itu masalah. Tuan dan puan. Allah Akbar. Ya. Ramai orang Saudi tak dapat jadi imam. Kat sini ni tuan-tuan, Saudi tak dapat jadi imam. Tak dapat jadi imam pula, orang marah. Ataupun imam kat ikut perangai dia pula, nak datang suku hati dia macam-macam. Allah Akbar. Rasa anda tuan dan puan nak kat tempat tu.
Tapi jawatan tu bukan senang. Ya. Saya terdengar seorang Habib dia kata, jangan sangka jadi Habib ni senang. Jadi Habib yang sebenar ialah bagi orang makan. Itu Habib. Kalau Habib macam ni, itu bukan Habib. Itu juga ketua ni tuan-tuan. Jangan sangka jadi ketua ni senang. Sebab Rasulullah SAW dia ada kata, Rasulullah sabda tuan-tuan, ma min rajulin yali amra ashratin. Tak ada seorang pun di kalangan kamu yang mengepalai 10 orang. 10 orang. Dia ketua kepada 10 orang. Dalam satu operasi dalam aku tak kira lah, dia ketua kepada 10 orang. Fama fawqa zalika, ataupun lebih daripada itu, illa atallah, kecuali dia datang pada hari kiamat besok, maghlulatan yadahu ala unuki, tangannya dibelenggu ke kaku macam mana. Merikit lah tuan-tuan, kata orang merikit. Kalau takap kan kau merikit orang dulu merikit. Jatuh lah maghlulatan, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakau birru, yang boleh buka tu kebaikan dia semasa dia melakukan, semasa dia jadi ketua. Boleh buka tangan. Kalau tidak, azqalahu. Kalau tidak, itulah yang akan memborek dan beban ataupun sampai tak boleh bangkit nak dalam pokok, nak borek. Jadi ketua, jadi imam, jadi apa, tak kira lah tuan dan perempuan sekalian. Sebab kalau boleh, jangan minta betul. Betul lantik, alhamdulillah, nak macam mana. Tapi kita mencari, Allah suka orang yang buat baik dan bertakwa, lepas tu tak dikenali. Tak dikenali. Bila dalam ramai-ramai tak dikenali, kalau dia keluar, orang tak tahu, tak ada kisah pun. Itu yang Allah suka. Allah suka, tuan-tuan, kadang-kadang orang yang mengetuk itu memang kena halau. Aghbar ash'as, maksud dia orang yang miskin, dina, tahu rupa bila ketuk pintu mentemah orang, minta sedekah, orang bagi dah sikit apalah, pandang hina, itulah. Ataupun tak ada, bagi lega macam tu. Ataupun datang ketuk pintu orang nak minang, tak laku. Aduh, tuan-tuan, apa kena halau. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, saya Allah makbulkan doa dia. Ini Allah suka orang-orang yang macam ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, ubat bagi kasih kepada kemegahan. Apa dia ubat dia? Nak elak kita daripada apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Jangan suka kepada kemegahan. Tadi dah bagi dah ubat apa yang Nabi sebut tadi. Tuan dan puan sekalian, Allahu Akbar. Sebenarnya tanggungjawab, ya, tuan dan puan sekalian, tanggungjawab. Ya. Saya dilantik dulu jadi GPK Akademik, sekarang jadi GPK ataupun Timbalan Mengetua Hal Ehwal Pelajar. Kona-kona seorang-seorang pelajar. Setiap pelajar tu tanggungjawab, makan, minum, tidur, dia datang macam mana perangai, tingkah laku. Sebab termasuk dalam tugasan. Buat tak? Tak buat, siapa nak tanya? Tuan yang membuat. Lebih baik senang sikit ya. Kalau bosan-bosan senang. Sebut sepatah semua dia buat. Senang. Sikitlah senang. Tuan yang membuat sekali. Ya. Jadi ubat bagi kasih kepada kemegahan, syekhnya bagi ubat. Kita ikut aja lah tuan dan puan sekalian. Ketahuilah bahawa ubat bagi kasih kemegahan itu terdiri pada ilmu, pengetahuan dan tindakan. Ini jawab apa namanya, ubat ini tak pernah berubah daripada penyakit maksiat yang pertama, maksiat yang kedua, ini maksiat batin yang keenam. Ilmu kena ada. Sebab apa ilmu? Ilmu itulah yang menolong kita. Ilmu inilah yang menyelamatkan kita daripada kejahatan dan sebagainya. Adapun ilmu pengetahuan itu bagi mengetahui segala kebinasaannya, bersegera di dunia, di dalam dunia seperti manusia dengki terhadapnya. Boleh tuan-tuan, Allahu Akbar. Cukup angkat ni tak ada orang marah. Keluar orang. Sebenarnya bila jadi ketua ni kita menunjukkan kelemahan kita. Siapa dah jadi ketua, jadi apa, dia akan menunjukkan kelemahan, menunjukkan orang akan membuat tentang kelemahan dia kat dunia lagi dah ditunjuk dah Allah. Kat mana kelemahan dan sebagainya. Jarang yang selamat. Ya. Selalunya bila dah letak jawatan, dah tersingkir dah apa semua, dan dulu macam ni tak ada yang ada. Itulah yang keluar kemegahan. Ya. Sampai masa bila orang dah turun, tak ada selama-lama kita nak bagilah kepada orang yang lebih bertanggungjawab. Itu selamat kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan.
Ni manusia dengki terhadapnya. Ya, walaupun orang tu beriman. Sebab dengki ni memang ada. Ya, sebab kita disuruh baca sebelum tidur. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang dengki. Tuan, jadi jangan buat. Ya, jadi buat baik je dengan orang tak ada dengki dengan kita. Insya Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan sekalian, mereka menyakitinya. Tuan dan puan sekalian, ya. Jadi dah sebut dah, kalau tak dapat cara halus, cara sihir je tak ya. Ni ramai terkena, tuan dan puan sekalian. Tak dapat cara terang-terang, cara halus, tiba dah sakit, kabur punya perut. Pergi jumpa doktor tak sihat-sihat, tak ada ubat, bagi ubat tak jalan, bagi ni tak ada. Kalau ubat lah kampung, macam-macam lah keluar. Orang belakang rumah lah, orang depan rumah lah. Itu semua tuan dan puan sekalian menguji keimanan seseorang. Kawan saya seorang sampai meninggal, suruh ubat kampung, tak nak sana. Biarlah, saya terima. Ini Tuhan beri, bukan orang beri. Ya. Tinggal tuan. Satu dia pesan kat pengetua saya lah, ke kawan saya belajar mesti. Tuan dan puan sekalian, tak tahulah belakang tu orang tak tahu lah, Allah alam. Tolong tengok anak saya. Dia meninggal, dia anak dia kena satu. Jadi kita ambil lah anak yatim. Tak perlu lah. Sampai selesai. Dah habis start semua selesai. Rezeki dia lah. Dia sebut itu besok dia meninggal. Ini kan kawan orang mungkin ada nampak tanda dia. Susah baginya pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Orang yang dah dapat pangkat ni nak jatuh ni dia rasa malu dan sebagainya. Jadi sayang dia nak lepaskan. Teramat sayang. Kalau boleh nak lepaskan dia orang yang boleh percaya dan sebagainya. Ya. Karena setiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa di dalam ketakutan daripada hilang kemegahannya dan berubah hati manusia kepada dia lah. Dan Allah Ta'ala itu yang memalingkan segala hati. Jadi kalau kita dapat satu pangkat, takut orang lari daripada dia, maka apa dia buat? Maka lahirlah kekejaman. Hari-hari orang dibunuh tak lain tak bukan. Itulah disebabkan kita kat pangkat, dia rasa dia lah yang lebih layak, ya kan? Kan kita dah Donald Trump pun sama, sampai sekarang tak mengaku kalah. Sebab apa? Nak kan topik tu mengaku kalah. Sekarang ni dengar cerita Allah Alam, dah dia kena lagi bulan masuk penjara kerana apa dia panggil salah guna kuasa, macam-macam keluar lah. Masa dia ada semua senyap, takut kan? Bila dia dah jatuh, keluar satu keluar. Tuan dan puan. Ya. Jika kemegahan sampai ke tahap manusia sujud kepadanya, saya ia akan berkekalan kerana ia akan mati. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya. Jadi kita kena tahu pangkat macam mana anda pun kita akan mati. Orang yang puji kita pun akan mati. Tengok Firaun, banyak cerita Tuhan bagi dalam Al-Quran, ya, yang hebat-hebat, yang menyembah dia, yang menganggap dia jadi Tuhan pun ada. Baik. Adapun tindakan tuan-tuan, maka bagaimana ia suka dengan kemegahan dunia yang binasa, yang akan hilang, sedangkan kemegahan akhirat itu yang berkekalan. Akhirat lah yang kita cari, tuan. Ya, tak nak angkat dunia. Kalau boleh dunia ni tuan-tuan, kita hanya jadi laluan. Ya, kalau dapat pangkat, alhamdulillah, gunakan seamanah yang mungkin, tuan. Ya. Pada pergi Sabah ni kan marah orang Sabah pula. Pergi Sabah tanya budak, kau nak jadi apa? Nak jadi polis tu. Apa pula polis lah? Polis dekat Sabah ni dia senang hidup. Tu boleh. Pula senang hidup lah, orang selalu bagi free. Tu dah masuk bab lain dah tuan-tuan. Ni cerita bukan saya lagi parah masa kecil. Kerana besar dia depok Atromen lagi baru. Dia tu polis ada dekat masa depan. Saya lagi kecil Atromen. Allah Akbar. Ya. Jadi hati-hati bila nak dapat pangkat, nak dapat jawatan, dalam hati kita ni kadang-kadang banyak laluan-laluan kehidupan kemewahan tu yang kita nak sebenarnya. Itu yang berbahaya. Ya. Dengan ini diumumkan, ya, pengetua, sebab pengetua sebab saya kat sekolah, ya, dapat kepada fulan si fulan kan, dia pun Allah duduk buat meja tu menangis. Patutnya alhamdulillah, tak sampai lagi, rezeki belum sampai, amanah tu belum sampai dekat kita,
Dan kita yakin hati-hati yang melantik seseorang itu adalah datangnya daripada siapa? Allah. Ya, selagi Allah tak nak campakkan hati manusia ni supaya minat dengan kita untuk jadi ketua, berpotensi dan sebagainya, selagi itulah kita jangan nak wabut dan baca. Tuan, Allah Taala. Tindakan pula tadi ilmu, kena tahu bahawa ya benda ni akan memudaratkan kita di hari akhirat. Adapun tindakan, maka engkau kerjakan apa yang dapat menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia seperti apa yang diceritakan tuan dan puan lihat, bahawa seorang raja menziarah seorang yang zahid. Tatkala orang zahid itu mengetahui tentang raja, maka dia menyuruh dengan menghidangkan makanan, maka dia makan dengan tersangat lahapnya dan membesarkan suapannya hingga hilang zuhudnya dari dalam hati raja itu. Maka tatkala raja melihat, ni cerita macam mana satu orang zuhud yang alim, hebat, besar. Jadi raja berkenan nak ambil dia lantik jadi penasihat. Pangkat tinggi tuan-tuan, siap pendereba jadi penasihat tuan. Jadi raja nak pergilah tengok dia ni, dah dengar dah raja bercita-cita nak ambil dia ni sebagai penasihat, duduk sebelah dia. Jadi dia tak nak takut benda tu, itu adalah amanah. Betul. Maka kena nak elakkan dia supaya jangan dilantik. Maka dia buat teknik. Cara dia lah. Teknik dia apa dia? Raja dengar aku ni baik, Zaid. Masa raja datang ke, dia siapkan makan banyak-banyak. Raja belum makan lagi, dia makan dulu lah. Ini contoh makan beraya. Raja tengok dengar zuhud, bodoh je ni baru makan depan dia macam ni. Kau dah bagi kau jual tu cuma pula makan ni. Sebenarnya dia buat macam tu supaya raja tak pilih dia untuk menjadi penasihat dia. Sebab dia duduk sebelah raja ni. Kalau raja nak dengar nasihat, tak apa. Kalau tak nak dengar, tak nak dengar tuan, kau diam. Ada sudah satu cerita tuan. Jadi itulah kita cerita maksiat batin, iaitu sukakan pangkat, sukakan jabatan ataupun kemegahan di kalangan manusia. Tuan, hati-hati kadang-kadang orang yang megah macam-macam tuan. Ya. Kadang pakaian. Ya, saya pernah tengok orang megah kena cincin, tak tahulah hobi tak tahu. Cincin lah sampai korong 1, 2, 3, 4, 5. Bila minum tu tuan, sesara lah. Cara minum tu nak tunjuk cincin. Tanya satu berapa macam main ini boli mahal. Kalau jual satu tutupan batu boleh beli motor sebiji. Tuan nak membuat dia punya nak mogah tu tuan. Ada tu pula dua tu. Ini cerita jual tak ada tuan, tak ada tuan. Apa pula ni dia kata? Yang ni kubur dia, pang tu kubur. Yang ni ICU, dia mana nak? Sudah. Ada juga orang macam tu. Kau megah. Megah ni bagus, seronok. Tapi jangan sampai kita merendahkan orang lain. Jadi bila kita tengok orang yang suka megah-megahnya, orang suka tak? Ya? Yang grup-grup sama dia tu dia suka lah. Seronok lah dia. Ya, sebab dia sama. Tapi bagi orang yang aku makan, susah. Dia cincin motor sebiji, cincin satu, motor sebiji. Dia nak bantu mahal dia kan. Tuan dan perempuan ya. Jadi jangan elakkan daripada benda-benda yang seumpama ini ya, kerana dia mudarat dia kan. Ya, sebab kita kena ingat syurga itu untuk orang yang tak cintakan kemegahan. Syurga itu untuk orang yang tidak cintakan kerosakan. Ya, kalau kita tarik diri aman, tak tarik diri. Ya, sebab kita nak keamanan. Allah suka orang yang nak keamanan. Jangan kita menonjol-nonjol, mungkin melakukan kerosakan. Suasana tu akan menjadi berpecah belah. Baik kita tarik diri, kita selamatkan ya, daripada belah macam Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Narik diri daripada menjadi pemerintah kan, diserahkan kepada Muawiyah. Kenapa nak mana? Beliau nak buat perjanjian. Lepas kau tak ada orang lain, bagi balik kepada Sayyidina Hasan. Sebab orang dah lantik dia tak mahu, tak nak mengelakkan pertumpahan darah. Entah macam mana Sayyidina Hasan tak meninggal. Dituntut oleh Sayyidina Husain. Lagi orang pula nak Yasin. Banyak cerita. Ini semua cintakan apa? Kedudukan. Tak kira sahabat Nabi pun habis. Usah.
Padahal ilmu tu boleh sampai kita kerana dah tak ada, bunuh kerana hasad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa fahman wa hifzan wa hudan wa tuqa wa alimna wa dama syuhada wa salihin. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana inna nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nasi wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la narju ghayraka wa la na'budu shay'an siwaka waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min zalika ya liman mujib. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.